وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kepada kita taufik serta beri kita peluang untuk berada pada malam ini. Kita masuk kepada bulan Rejab, daripada bulan-bulan haram, dan kita menunggu mengira lah kepada kedatangan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang mendapat kebaikan daripada bulan-bulan ini. Okay. Kita berhenti muka yang ke bab mana? Doa. Doa. Muka surat 67, cetakan Jawi 84, cetakan Rumi. Jadi kita berhenti pada bab tajuknya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, doa. Doa itu minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Itu dia punya takrif lah. Dia doa ni permintaan, talabu, talab, talab permintaan. Jadi permintaan ni ulama bahagikan, kalau permintaan daripada orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah dipanggil suruhan. Suruh tu sebenarnya minta. Majikan menyuruh pekerja datang awal. Menyuruh maknanya minta lah. Talab. Al-talabu minal a'la ilal adna amrun. Kalau minta daripada orang yang sama level, dia panggil iltimas. Al-talabu minal musawi, meminta daripada orang yang sama level. Maknanya kita sama-sama kawan kita, sama-sama bekerja belaka. Iltimas, bahasa Arab iltimas maksudnya kita macam minta tolong lah. Minta. Bahasa Melayu ni dia bagi minta juga. Okay. Adapun permintaan dari pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi dipanggil doa pada istilah. Wa talabu minal adna ilal a'la yusamma du'aan. Permintaan dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi dipanggil doa. Jadi doa ni permintaan juga lah. Kita minta dengan majikan, kita tak suruh, kita tak panggil kita suruh. Jadi kita panggil, kita minta, kita pohon. Memohon pelepasan, memohon apa lagi? Cuti, pohon cuti. Pohon cuti sebab apa? Bahasa dia tu daripada orang yang lebih rendah pada orang yang lebih tinggi. Ya. Jadi doa ini minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Dia ada makna tadarru' dan khudu'. Rendah diri, rendah hati. Sebab kita minta Tuhan, bukan kita suruh Tuhan. Ingat. Kita minta maknanya kita pohon daripada Allah, bukan kita suruh Tuhan. Walaupun lafaz tu lafaz fi'il amal. Berikanlah ya Allah. Berikanlah. Kurniakanlah anak. Kita guna bahasa tu kalau Melayu ni telah dilembutkanlah. Kurniakan kepada aku anak.
Anak kalau kasarnya minta anak. Minta anak gitulah. Jadi tak wajarlah hamba meminta dengan jalan meninggi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa-apa doa, apa kala dapatnya merendah diri. Okey, apa-apa doa, apa kala dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah. Jadi ini juga pengarang rahimahullah ta'ala memberi kepada kita satu ingatan. Apa-apa doa, apa kala dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah juga. Jadi pertamanya gini, kita berdoa kepada Allah nak minta sesuatu, kita nak memohon sesuatu. Contohnya kita nak minta sihat. Jadi ada benda yang kita pohon tu, yang kita minta, iaitu kesihatan. Baik. Jadi boleh kesihatan tu, waktu pastilah daripada Allah tu. Tak? Sekarang ni dia kata apa-apa doa tu, apa kala dapatnya dapat doa, maka dapat itu dengan kurnia Allah juga. Kita berdoa tu sendiri kurniaan Tuhan dah. Dok tunggu benda yang kita minta tu dapat. Kita berdoa minta kesihatan. Minta kesihatan. Jadi kita doa minta kesihatan tu, dok tunggu dapat kesihatan tu, makna Tuhan beri. Berdoa asal tu pun Tuhan beri juga. Maknanya orang yang berdoa ialah orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan dan kurniaan untuk dia berdoa. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh nak minta doa. Jadi orang yang berdoa ni Tuhan buka hati dia untuk berdoa. Jadi sebab itu yang disebut oleh musannif ni penting untuk kita sedar. Orang yang berdoa tu sebenarnya dia berdoa tu Tuhan buka hati dah untuk dia berdoa. Tuhan nak dia supaya dapat kebaikan dah dengan berdoa tu. Dok tunggu boleh apa yang dia minta tu dak minta. Tu kalau boleh alhamdulillah, dak boleh pun maknanya itu kurniaan juga. Doa tu sendiri ialah kurniaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kerana ramai orang yang Tuhan tak beri anugerah berdoa. Tak pernah. Tak pernah kata nak tadah tangan nak minta dengan Tuhan. Ada. Dia ada apa-apa? Dia urus sendiri. Dia tak ada pernah nak tadah akad tangan dia minta dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tak buka hati dia untuk doa. Tuhan tak buka hati untuk doa. Jadi kita yang berdoa, sebenarnya kita kerana rasa syukur sebab Tuhan beri peluang untuk kita dapat pahala dengan doa. Jadi pengarang nak tekan situ tu, bahawa doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Dalam riwayat lain disebut ad-doa mukhul ibadah. Doa tu sendiri dah ibadat dah. Peluang untuk berdoa tu ramai yang tak ada. Pula betul-betul doa ni kan? Ada orang berdoa sekadar melepaskan batuk di tangga. Allah, ya Allah, super tula. Super tula. Minta sama kan? Ya Allah, beri super tula dah. Amin. Maknanya mudah kan kata. Cikgu masuk kelas. Cikgu masuk kelas. Dah masuk kelas sama kan? Okey, kita doa ni ya. Apa? Ya Allah super tula, super tula. Okey, duduklah ke. Dah. Tak ada rezeki dia nak doa banyak-banyak. Jadi doa tu sendiri ialah maknanya Allah bila beri kita peluang untuk doa, Allah nak kita dapat kemuliaan di kalangan orang yang Tuhan nak dengar suara kita. Bahasa ahli-ahli motivasi tak? Dia apa nama ni, dia kata orang yang berdoa tu sebenarnya Allah ingin dengar rintihan dan suara dia, baru Allah Ta'ala beri doa.
Kalau orang yang Tuhan tak nak dengar suara dia, Allah Ta'ala tak pandang dia, Tuhan takkan gerakkan hatinya untuk berdoa. Ya? Kalau sekarang kita doa je, kita doa, tukar amin je, amin. Amin tu sungguh tak? Oh, tu dah sedia. Sungguh tak apa. Kalau kita baca sendiri, kita faham. Dekat imam baca, kita pun tak faham. Amin. Kita tak faham. Tapi kita tak mesti faham semua. Kita kena faham secara umum. Tak apa dah. Tok Imam macam doa benda panjang. Tok Imam baru balik Timur Tengah, baru balik Mesir. Doa panjang lah. Pula-pula doa. Ada plasting lah, doa kepada umat Islam ni. Jadi kita bukan reti dibaca benda. Tak apa dah kalau kita faham. Di doa kita minta ni. Jadi kita minta, kita aminkan doa Tok Imam. Sungguhnya kita amin dan minta apa yang Tok Imam minta. Tak apa dah. Tak mesti kita tahu suti-suti ataupun secara terperinci. Kita tahu Tok Imam minta ni. Tok Imam doa ni. Nak minta Allah kebaikan. Tu kita tahu. Tak apa dah tu. Jadi macam ni Tok Imam tu hati kita tu mana kita pasrah Tok Imam minta tu. Bersungguh juga minta apa yang dia minta oleh Tok Imam tu diperkenankan. Okey. Jadi ada orang doa bahasa Melayu, tak apa juga, tak masalah. Doa bahasa Melayu supaya apa? Supaya lebih penghayatan, lebih faham. Lebih faham. Maka itu dia. Apa-apa doa, apa kala dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah Ta'ala. Allah yang beri kepada kita kemampuan untuk kita berdoa. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Itu juga melibatkan akidah. Kenapa? Pertamanya, dalam berkaitan doa ni, tapi pengarang tidak sebutlah sini. Di masalah adakah doa dapat menolak qada? Hal yaruddu al-qada? Adakah doa ni dapat menolak qada dan qadar? Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidak akan menolak qada ketentuan itu kecuali doa, dan tidak akan menambah pada usia kecuali berbakti, menyambung silaturahim, birrul walidain, buat baik pada mak ayah dan berbakti kepada ibu bapa. Jadi di sini disebut dalam hadis ni bahawa tak ada dapat menolakkan ketentuan Tuhan kecuali doa. Macam mana kita tahu bahawa ketentuan Allah Ta'ala ni benda yang telah berlaku sejak azali? Sejak azali, apa yang segala yang akan berlaku telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Iradat Allah Ta'ala ta'alluqnya tanjizi qadim. Sejak azali lagi Allah tentu dan telah pilih apa yang akan terjadi. Maka ajal kita, rezeki kita, umur kita, jodoh kita, tempat mati, macam-macam lah Allah Ta'ala dah tentu, qada dan qadar. Jadi bagaimana doa boleh mengubahkan qada dan qadar? Dalam hadis kata boleh mengubah. Yang ni ulama kata dia tidak ubah apa yang ada dalam ilmu Tuhan. Ketentuan yang telah ada pada Allah Ta'ala, yang ada di dalam ilmu Allah itu tak berubah. Dia kata berubah doa dapat ubah qada dan qadar ni ialah catatan dan juga apa yang dicatat oleh malaikat. Sebab malaikat dia akan catat ketentuan-ketentuan ni secara tahunan. Antara dalam riwayat dia datang pada malam nisfu Sya'ban.
fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lepas tu malam Lailatul Qadar tu telah diputuskan apa yang akan berlaku tahun itu. Mula catatnya pada nisfu Sya'ban, tentu dan pastinya pada malam Lailatul Qadar. Maka apa yang dicatat oleh malaikat, ketentuan-ketentuan itulah yang mana boleh berubah dengan doa. Baik. Yang ni dipanggil sebagai qada' mu'allaq, ketentuan yang berkait. Kait macam mana? Ada perkara yang dalam catatan malaikat, malaikat catat dengan arahan Tuhan lah, secara berkait. Kait macam mana? Nama ni, seorang tu nama Zaid. Cik Zaid ni dia kalau dia sedekah esok, maka dia akan selamat daripada belanggur. Contoh, kalau dia tak sedekah esok, mungkin dia akan belanggur. Gitu. Jadi ada ketentuan yang ni catatan malaikat ni dibuat secara berkait. Kalau dia pergi ziarah mak ayah dia, maka umur dia akan bertambah. Nak tepuh di kereta tak jadi. Dia terlepas. Jadi panjang lagi umur dia. Umur mana tu? Umur di sisi Allah Ta'ala, ketentuan tu tetap. Tapi ni dicatatkan malaikat ni. Hak malaikat catat ni boleh berubah dan boleh bertukar. Allah Ta'ala sebut bahawa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memadam apa yang Tuhan nak, wa yuthbitu, dan Tuhan boleh nak tetapkan apa yang Tuhan nak. Ini surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha', Tuhan padamkan apa yang dia nak. Wa yusbitu, dan Tuhan tetapkan mana-mana ketentuan yang dia nak. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada ummul kitab, ibu kepada ketentuan. Ummul kitab, ibu kitab. Ibu kitab ni mana hak ketentuan, hak asas. Ummul kitab di sisi Allah. Jadi ulama tafsir mengatakan bahawa yang boleh Tuhan padam dan Tuhan boleh tetapkan ni ialah pada catatan malaikat. Ummul kitab tu ada di sisi Tuhan dalam ilmu Tuhan. Hak ni tak berubah. Wa indahu ummul kitab. Jadi andai kata Zaid tadi dia sedekah esok hari, di catatan malaikat dia tulis. Andai kata dia sedekah, dia tak belanggar hari tu. Kalau dia tak sedekah, dia akan kena tepuh. Awak tak? Kena tepuh. Jadi dicatat begitu. Berlaku macam mana? Berlaku tu telah maklum dan tercatat di sisi ummul kitab, di sisi Tuhan. Tuhan tahu dah esok dia akan sedekah, dan tak akan kena langgar. Tuhan tahu dah tu. Nampak tak? Di sisi malaikat, malaikat tak tahu. Malaikat hanya tengok kepada catatan yang Tuhan beri, yang berlaku secara mu'allaq, berkait. Kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini. Tapi di sisi ilmu Tuhan, hak tu tak berubah. Dan apa yang berlaku tu ialah apa yang telah sama dengan apa yang Tuhan maklum dan juga ada dalam ilmu Tuhan. Tak akan berlaku sebaliknya. Jadi dari kerana itulah Nabi SAW sebut la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak akan menolak takdir ketentuan kecuali doa. Dia akan tolak apa? Takdir ketentuan yang mana boleh ubah ni, yang ada pada catatan malaikat ni, yang Tuhan boleh padam, Tuhan boleh ubah. Adapun di ilmu Allah, hak tu tak berubah. Hak tu semuanya mubram, semuanya tetap, putus, takkan berubah sama sekali. Dan tidak akan menambah pada umur kecuali perbuatan birrul walidain, buat baik kepada mak ayah, dan menyambung silaturahim. Dan sebab itu macam mana umur kan Tuhan tetap dah kan. Fayamuru wa ya'ti ilaihil malak fayamuru bikatbi arba'i kalimat. Malaikat disuruh tulis 4 perkara kan. Ajalihi, ajali, antaranya ialah ajal. Ketika seorang manusia tu dalam perut ibunya jadi janin lagi,
Setelah pada 4 bulan disuruh tulis dah malaikat. Antara yang ditulis apa? Ni catatan malaikat ni. Disuruh tulis ajalihi, ajalnya. Jadi malaikat catat ni. Hak ni yang mana boleh berubah dan boleh bertambah atau berkurang. Okey. Jadi sesalah maknanya yang doa ini ada manfaat. Okey, daripada itu timbullah persoalan sebagaimana musannif kata, dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Doa ni ada manfaat hatta pada benda hak kita kata yang telah ajal sekalipun. Hatta pada benda yang kata rezeki. Orang Melayu kata rezeki secupok takkan jadi segatang. Rezeki secupok takkan jadi segatang. Hak tu di ilmu Tuhan. Kalau cupok dan secupok lah selama-lamanya. Sebab di ilmu Tuhan tak berubah. Tapi kalau hak dicatatkan malaikat, boleh berubah tu. Rezeki secupok jadi segatang. Kok mana? Kok jadi dia jual dengan berkat ke mana? Patutnya rezeki dia secupok je hari tu. Tapi kerana dia ni ikhlas, kerana dia ni berzikir selawat, jadi segatang pula. Maka doa ini memberi manfaat. Ada manfaat dia. Sebab itulah kita disuruh untuk sentiasa berdoa. Jangan putus-putus. Walaupun doa kita tu tak ada asbab zahir daripada urusan dunia, daripada perkara dunia sekalipun. Kita berdoa kepada umat-umat Islam di Gaza, pada pejuang-pejuang Islam di Gaza. Doa dah boleh jatuh peluru. Boleh hancur kata kebal. Tengok doa tu ayat. Kita jangan tengok zahir tu. Allah Ta'ala mampu buat macam-macam. Tak perlu jatuh, meletup sendiri pun jadi. Meletup sendiri pun jadi. Tak perlu ada peluru pun. Batu pun kena molek sekat. Kena tepat dia, jadi hancur juga. Itu orang Islam, dia kena yakin dengan kekuatan doa. Doa silahul mu'min. Doa ini senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Sebab itulah Nabi SAW sebut kepada sahabat-sahabat yang berjuang keluar fisabilillah. Katanya kepada sahabat yang pergi keluar dengan Nabi perang, katanya kamu kena ingat di Madinah sana yang tak dapat pergi, mereka itu juga bersama kamu. Bersama kat mana? Kerana mereka walaupun tak dapat pergi kerana uzur, contohnya sakit dan seumpamanya, doa mereka tu menjadi kekuatan kepada tentera-tentera ni. Dia beri kekuatan maknawiyah, kekuatan yang dalaman kepada tentera ni, dan meraih bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa, tapi tak boleh lah doa saja, tak ada usaha tau. Doa saja. Doa kena ada asbab. Doa anak, tapi tak nikah. Anak kucing boleh lah. Anak kucing. Doa anak, berilah anak yang soleh, tapi tak ada nikah. Dapat manfaat kepada yang hidup. Yang hidup dapat manfaat. Dan yang mati. Ini juga akidah ahli sunnah wal jamaah, bahawa doa ni ada manfaat kepada orang mati sekalipun. Orang mati pun ada dapat manfaat dengan doa ini. Dia kata orang mati tak ada dah, habis dah, putus dah amalan dia. Ni orang tak faham nas Al-Quran dan hadis secara menyeluruh, secara holistik. Dia kata dalam hadis Nabi sebut, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam akan putus amal kecuali daripada 3. Daripada 3. Tengok dia kata putus dah amalan. Doa apa? Orang tu mati dah. Jangan derah sangat. Dalam hadis tu disebut doa apa? Awaladin salihin yad'u lah. Anak yang soleh yang berdoa kepada seseorang. Dia kata di sini sebut anak saja. Jadi orang lain tak termasuk pula dah. Anak saja boleh doa yang beri manfaat kepada mak ayah dia. Jawapannya Al-Quran sebut.
Al-Quran sebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ni Allah Ta'ala cerita bahawa sifat orang-orang yang beriman yang datang selepas daripada mereka, ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, mereka berkata rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini surah Al-Hashr, surah Al-Hashr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang selepas daripada mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan keimanan. Hak mati dah dulu, hak beriman dah mati dah dulu. Makna apa? Ayat ini Allah sebut bahawa ciri orang mukmin, dia doa kepada orang-orang yang telah meninggal di kalangan orang Islam yang terdahulu. Makna apa? Makna doa ada manfaat. Kalau doa dah ada manfaat, Tuhan takkan sebut dalam Quran sebagai sifat orang yang beriman. Jadi orang buat bacaan Al-Quran, sedekah pada si mati, orang baca tahlil, orang baca selawat ataupun buat apa lagi. Kalau sedekah ni jelas dah tak? Kalau bacaan sekalipun. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahawa apabila seorang tu berdoa ataupun buat amalan, contohnya baca Quran, maka kalau dia mensedekahkan lepas pada baca Quran tu, dia doa supaya Tuhan beri pahala. Tu sepakat dalam mazhab Syafi'i kita. Tu sepakat akan dapat pahala kepada si mati. Kita baca Quran, Allahumma ja'al sawaba atau misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila ruhin marhum. Ya Allah, jadikan seumpama pahala yang kami baca Quran ni kepada roh si mati ni. Waktu di sisi mazhab Syafi'i sepakat, maknanya sampai kepada si mati. Sebab apa? Sebab dia doa, dan bila doa ni dapat manfaat. Khilaf ni makna dia niat buat tapi dia doa tu je. Tapi kebanyakan ulama kata sampai juga. Dia niat baca Quran ni kepada roh si mati. Dia niat. Tapi kalau dia niat lepas tu dia doa, hak tu memang sepakat lah. Sampai tak? Cuma hak berlaku khilaf ni dalam mazhab kita ni, kalau dia niat bacaan pahala pada si mati tanpa dia doa, maknanya kalau dia baca niat dan dia doa, tu tidak ada khilaf dalam mazhab kita. Bahkan mazhab lain pun mengatakan sampai pahala bacaan Quran kepada si mati. Hak tu tak ada khilaf lah tu, tak ada khilaf. Makna orang tak boleh tikah. Sebab apa? Sebab paling kurang doa tu dia akan dapat manfaat kepada si mati. Kalau dia sedekah bacaan tu pun, tu memang ada pandangan sampai lah. Pandangan lain daripada mazhab Syafi'i. Sampai baik. Jadi dia kata dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, makhluk semuanya binasa. Makhluk semuanya binasa. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wajib kita i'tiqad bahawasanya yang lain daripada zat Allah dan sifatnya kesemuanya binasa. Itu asas. Makna kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap semua perkara itu halikun, musnah, akan hilang, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
illa wajha, kecuali apa dia? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain daripada Allah, makhluk. Bila makhluk ni hukumnya dia tidak qadim. Tidak qadim, dia tidak sedia. Bila tak sedia ni dia boleh musnah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhahu, setiap sesuatu itu musnah ataupun boleh menerima musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga ulama mentakwilkan wajhahu, wajah dengan makna zat. Wajah dengan makna zat. Kerana yang kekal bukan wajah saja. Wajah Tuhan, muka. Kalau terjemah muka ni beratlah pula. Muka saja ada, orang lain jadi musnah. Tak betul. Jadi wajhahu illa zatahu, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi semuanya musnah melainkan 10 perkara. Kecuali 10 perkara. Macam mana 10 perkara ni? 10 perkara ni ambil daripada hadis lah. Ambil daripada himpunan hadis-hadis yang mengatakan ada benda 10 ni dah acur. Dah tak ada ayat Quran kata kullu syai'in tu. Kullu syai'in halikun tu. Dah kul pula tu kan. Sebab itulah dari segi bahasa Arab kaedahnya ma min umumin illa walahu istisna, ataupun apa nama ni, ada taksisnya. Umum pasti ada yang terkecuali. Okey, yang dikecualikan. Dan juga di tafsir halikun makna yaqbalul halak, yang menerimakan musnah. Bila menerima musnah ni makna kalau Tuhan nak kekalkan dia, boleh kekal. Boleh kekal. Jadi ada 10 perkara. Pertama, roh. Roh dia tidak akan musnah. Yang kedua, ajbuz zanab. Ajbuz zanab tu apa? Ajbuz zanab bukan zam, ajbuz zambi. Zambi tu dosa. Ajbuz zanab iaitu tulang yang kecil sebesar biji sawi di hujung tulang belakang. Maknanya di belakang, tulang belakang kita ada bahagian paling hujung tu. Bahagian paling hujung tu dipanggil ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni, dia ni takkan hancur. Maknanya badan manusia dibakar ke, di blender ke, tak ada blender. Buat benda lagi, ikutlah lenyek dikata giling ke, rendang ataupun tak apa-apa, akan ujung hak akhir. Ujung tu tak mesti nampak ujung hak halus tak nampak sekali pun boleh jadi. Tak boleh jadi. Jadi ada juzuk yang paling kecil yang di hujung belakang tulang manusia. Hak tu dinama ajbuz zanab, itu tidak akan hancur. Kata pengarang tertentu ia dengan manusia. Ajbuz zanab ni ada kat manusia saja. Tiada binasa itu. Okey. Itu tak akan musnah. Dan daripadanya dijadikan manusia semula pada hari kiamat. Dia macam-macam biji benih Macam dia punya apa namanya, DNA, ataupun dipanggil kromosom atau DNA yang asal tu, waktu dah akan hancur tu. Ajbuz zanab ni. Makna kayak gini, bila hari kiamat Allah Ta'ala bangkit balik benda daripada ni lah, daripada juzuk paling halus ni, manusia akan tumbuh balik. Tumbuh jadi besar balik, macam tumbuhnya pokok daripada biji benih. Tak? Pokok balok. Pokok balok, biji benih kecil je tapi tumbuh besar. Gitulah. Jadi ajbuz zanab, tulang hujung yang ada di belakang manusia ni, Allah Ta'ala daripada itulah Tuhan akan tumbuh balik diri jasad manusia ni. Berapa dah tu? 2 Roh. Roh dia roh tidak musnah. Tidak musnah. Yang ketiga, badan anbiya. Jasad para nabi, badan anbiya. Keempat, badan syuhada. Jasad orang-orang mati syahid yang perang fi sabilillah. Hak tu dah acur juga. Yang kelima, arash. Arash Tuhan tak acur. Yang keenam ialah kursi.
Yang ketujuh, lauhun mahfuz, lauh mahfuz. Yang ke-8 qalam, yang ke-9 syurga, yang ke-10 neraka. Jadi ni ada benda 10 perkara yang datang dalam riwayat-riwayat hadis menyatakan benda ini dah akan hancur. Dengan hancurnya kiamat alam ni, benda ni kekal. Kekal bukan kerana dia asalnya memang bersifat dengan kekal, tapi Allah menentukan untuk dia tu dah hancur, dia tu kekal. Adalah hikmat yang Tuhan tentukan tu, menunjukkan kemuliaan dan juga kelebihan. Contohnya jasad para Nabi, jasad para syuhada, maka benda tu tidak akan hancur. Okay. Kemudian kata pengarang rahimahullah, dan hakikat roh tidak mengetahuikan dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syadah ya. Qalam maksudnya Quran. Apa dia? Qalam. Qalam tu pena. Pena yang menulis di lauh mahfuz tu. Qalam tu pena yang menulis di lauh mahfuz tu. Ada sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bunyi